Hak biasa saya contohkan, kalau najis aini tu ada atas kapek, atas sofa, cushion, gitulah. Ni najis ada atas kapek ni, kapek masjid yang sudah gam. Najis aini, orang kencing, orang terberok, orang termuntah, boleh berlaku. Dalam masjid itu biasa je berlaku. Terkencing, terberok, termuntah biasa berlaku. Pandai ni. Orang tua lah pernah berlaku dia terkencing. Dia maknanya dia punya ni sensor. Ada sensor? Sensor kencing tu dia tak ada dah. Dia tak sedar. Sesedar apa? Berjeruk pun dah. Beladung. Berjeruk, beladung tu dia dah. Ke berjeruk ni mana? Berjeruk ni kalau budak kencing di seluar dah. Penuh di kaki seluar dia, kita panggil apa? Berjeruk tu dah. Beladung ni atas-atas tu kan. Berjeruk dengan beladung. Itu bukan masuk buku belaka tu. Dan FB ada orang tolong apa? Translate. Dia translate. Bagus dah FB ni. Dan kita berjeruk ni hok di kaki seluar tu. Dia kecil budak lah. Berjeruk lah tau. Hak beladung tu atas lantai. Dia sensor tak ada dah. Dia tak sedar. Bukan kata nyanyak, dia tidak nyanyak. Tapi dia ni. Itu kata sensor dia tak pakai dah. Dia kena gini, kena cari sensor baru. Kan biasa kan, sensor tak jadi dah. Kena gini, kedai itulah kedai hak kereta tu, kedai perhiasan kereta tu. Sensor. Dah tiba-tiba ni penuh air kencing. Tu pernah berlaku. Nampak macam mana tu najis aini. Kita nak sucikan najis aini dengan datangkan air. Lah, banyak mana air akan meresap ke dalam tu bila nak kering. Itu saya sebut sebelum ni, ada masjid, dia ada vacuum besar. Vacuum tu besar lah. Tinggi kita vacuum tu. Memang besar. Sama tinggi dengan orang. Hak berlaku di masjid kencing tu, dia pakai vacuum tu. Dia yang pertama disedut air kencing dahulu. Disedut. Kering air kencing. Lepas tu dia pun siram air. Atau datang air. Lepas tu dia pun sedut. Dia pun siram air. Dia pun sedut dengan vacuum besar. Vacuum kecil tak tahulah boleh buat ke tidak. Tapi ini vacuum besar sungguhlah. Mana dia buat keluar vacuum besar tu ketika emergency. Sebab saya tak pernah tengok vacuum tu. Tak pernah tengok lah. Mana ada di store dia lah. Ada di store dia. Dia buat keluar emergency. Sekejap je dia buat. Dia ambil air satu berdi. Dia sedut dahulu air kencing tu. Jirim air kencing. Dia pun siram air. Dia pun sedut pula air yang disiram tu. Disiram pula. Dia sedut pula. Berapa kali dia buat. Akhir tak ada segala-gala dah. Dan di tempat tu, yelah, adalah lembab dia tu. Jadi kalau orang tak perasan pun basuh situ. Orang tak perasan situ basuh. Mana kalau kita sentuh tu, basuh lah. Tapi orang tak perasan pun situ basuh. Mana kalau orang berjalan, mungkin dia akan pijak tempat basuh tu. Kejut lah, basuh. Mungkin dia ingat ke, tiri. Musim hujan, ingat gitu kali. Tu senang kalau gitu. Tu senang. Tapi macam mana kalau tak ada hak vacuum besar contohnya. Samalah kalau kapek ke, sofa ke, cushion ke, hak tilam tu. Hak tilam tu lain lah. Tilam tu boleh je angkat keluar, dia basuh kat luar, mudah je tilam tu. Dia nak basuh. Tapi dia kata dia basuh dah tilam, anak dia kencing, pakai sabun dah dia kata. Lepas tu masa lagi busuk, itu bukan busuk air kencing, itu busuk paak. Pada paak. Faham paak? Pada paak. Sebab dijemur panas, tak jemur, dia tak jemur panas, dia akan jadi panggil apa tu? Paak lah panggil dah. Busuk tu bukan busuk air kencing. Busuk tu busuk air.
Hak di dalam. Sebab dia tak jemur molek-molek. Cuma biasanya kalau tilam ni, dia ada cadar. Tu gitu lah. Dia ada cadar. Najis sekalipun tak ada kena-mengena. Tapi bimbang tak cadar, dia kadang-kadang tercabut. Betul macam samalah juga. Kalau kita basuh, tu jadi banyak air masuk dalam tilam tu. Lepas tu jadi paak, jadi busuk tu. Jangan basuh. Najis aini kan wajib kena basuh. Jangan basuh dulu. Tukar najis aini kepada najis hukmi. Najis hukmi mudah cara nak buat. Tukar macam mana? Lap dengan kain lembap. Sama je. Atas kapet, atas sofa, atas cushion, atas tilam sama. Lap. Tak ada dah. Tak ada apa sekarang dah. Tak ada dah. Tak ada sifat dah. Dia panggil najis hukmi. Macam mana ujikan najis hukmi? Maka membadai sekali lalu air atasnya juga. Siram air sekali, air meresap sedikit ke dalam, suci dah tempat najis hukmi tadi. Tak air kosek-kosek dah. Lepas tu air yang meresap ke dalam tu macam apa dah? Air tu air mustakmal. Tapi di dalam betul tu kemungkinan ada lagi air najis. Ya mungkin. Jirim air kencing mungkin sudah meresap ke dalam. Yang kita lap ni lap belah atas je, belah lapisan luar je. Belah dalam tu mungkin ada lagi jirim air kencing. Dalam kapet ke, dalam sofa, cushion, tilam ke. Kau dalam tu duk mikir lah. Sebab hidup di dalam. Tak ada masalah tu. Najis ada di dalam. Apa masalah? Najis ada di dalam. Jadi dalam sofa tu ada najis. Mana? Dah boleh ke kita duduk atas dia? Ke kita semayang sofa bubuh atas kepala kita? Kalau kita semayang sofa yang di dalam tu ada najis, kita bubuh atas kepala kita, tak sah semayang sebab kita menanggung najis. Ada kena mana dalam tu? Memanglah air kencing tu akan meresap ke dalam kapet, sofa, cushion, tilam, samalah. Tu belah dalam. Kita nak pastikan belah luar yang bersentuh dengan kita. Supaya suci. Tak mau ada najis. Tapi kalau hak najis aini, hak asal tu, kita basuh dengan cara basuh najis aini, boleh. Tak ada apa-apa. Boleh, bukan kata tak boleh. Tapi air banyak mana akan mana? Beladung pun. Hak di dalam kapet. Kalau sofa pula, kita ambil air satu cerek, budak kencing atas sofa, kita pun basuh, kita pun basuh. Banyak mana air akan masuk ke dalam sofa, dalam cushion contohnya. Kalau nak menyucikan sebagaimana kaedah najis aini, batu kata kena cerdik. Najis aini tukar dengan najis hukmi. Najis hukmi simple sahaja. Maka memadai sekali lalu atasnya jua. Gosok-gosok, sentuh-sentuh tak payah sebab sifat sudah tidak ada. Air yang digunakan untuk menyucikan dihukumi, bekasan air itu dipanggil mustakmal, air yang suci yang tidak boleh menyucikan. Dok ni hok najis-najis atas. Tapi kalau kapek di rumah dah apa hok tu boleh basuh, boleh pergi sidar tu. Noh, kau payah juga. Kapek atas rumah tu kan. Kalau budak kencing, orang buat macam mana? Basuh dah. Bukan dia ada kan, dia ada hok bahagian hok upah tu lah, hok upah. Basuh tu kan dia kan. Hok dobi. Dia ada dobi, boleh basuh kapek dia. Upah tu ada masalah tu. Kalau boleh angkat lah. Tapi kalau macam kapek masjid ni kok, kena untuk siok yang jaga kebersihan tu kena pandai lah. Baik apa itu tempat orang solat. Memang berlaku macam-macam. Terberok, termuntah, berlaku macam-macam. Orang ramai kan. Orang-orang tua-tua kadang-kadang dia mari sakit. Ada terberok, termuntah. Kena atas kapek. Kalau zaman dulu mudah.
Memang dulu latar papang gitu je, ada lubang, senang je kalau kena apa-apa. Zaman sekarang ni, rubuh kapek tu lah 5 tahun 10 tahun. Kapek tu kalau cukup 5 tahun 10 tahun, digi rendam dalam sungai tu, kalau kata gok terapur ikan, mapuh ikan. macam ni, macam orang, itulah orang apa orang? Hok bung ikan tu orang. Macam tu lah. Dah. Lama mana orang duk pijak? 5 tahun, 10 tahun baru ditukar kapek. Tak apalah tu, tapi jangan punya ada najis lah. Jangan ada najis. Tu ada orang waswah. Dia naik atas kapek masjid ni, dia berjalan apa? Jinjing. Dia jalan jinjing apa? Jinjing mungkin tau. Kenapa jalan jinjing gitu? Ni atas belakang dia ada sejadah lah ni. Sampai tempat semayang, dia alas sejadah. Tapi daripada luar dia masuk ke dalam, dia jinjing kan? Dia jinjing. Jinjing nak susah lah dia berjalan. Jinjing. Kata kalau awak jinjing, tak jadi tu. Sebab apa? Sebab kaki awak tetap kena kapek tu. Yang awak jinjing kenapa? Takut ada najis. Awak jinjing kena juga. Patut macam mana? Terbang. Terbang lah. Oh dia jinjing. Waktu bukan. Dah kaki kita basuh. Boleh jadi ada najis? Boleh jadi. Kaki kita basuh, kita pijak tempat najis yang kita tidak sedari, maka najis tak akan berpindah di kaki basuh kita. Sebab tu di masjid ni, di mana-mana tempat, lebih selamat kaki kering. Kita pastikan kaki kita suci daripada rumah lagi. Naik masjid kita tak akan basuh kaki. Sebab kaki kering dia tidak akan berpindah najis. Kalau ada najis, kita bukan kata masjid ada najis. Kita lebih selamat. Ni masuk masjid, buka pahit, basuh kaki. Bukan basuh kaki pun, dilenggang kaki dia kat pahit. Dilenggang, ada lenggang. Gosok budok, apa dia lenggang dia. Di mana? Ada pasal dia lenggang. Dia naik atas mozaik di luar, mozaik bakat kotor kaki dia. Bakat kotor kaki dia. Bayangkan kaki dia kotor tadi, kalau dia tak basuh, tak lekat, dia letak di mozaik, bak kering. Dah dia pergi basuh kaki, bukan dia basuh, dia lenggang. Mana apa ni? Dia bekok kaki. Jadi hok kotor di tapak kaki tu akan jadi bekok lah pada bekok. Dipijak atas mozaik tu boleh nampak bakat kaki dia. Oh, dia ni kaki kotor. Tapi dia pergi kat parit dia pusing-pusing. Dia lenggang. Selamat. Jangan basuh kaki. Kaki kita daripada rumah kan, selipar kita basuh bersih. Sampai masjid terus naik. Jangan basuh kaki. Tapi kalau basuh kaki pun tak ada masalah. Jangan duk fikir pula. Jangan duk jalan jinjing macam tadi tu. Tapi memang kemungkinan, tak mustahil di tempat kita pijak di kapek yang sudah bertahun-tahun tu ada najis. Tak mustahil. Maka najis akan berpindah di tapak kaki kita. Kita sembahyang dalam keadaan tidak suci badan daripada najis. Tapak kaki ada najis. Macam mana sembahyang kita? Sah sebab kita tidak mengetahui. Ada ni. Itu hukum fiqh. Sah. Tapi di ilmu Allah Ta'ala mengetahui di tapak kaki kita tu memang ada najis. Sebab kaki basuh kita pijak kapek masjid, yang mana kapek masjid memang ada najis lama di situ, memang di tapak kaki kita ada najis. Allah mengetahui. Berarti kita solat setengah najis, solat kita tetap sah. Sebab hukum fiqhnya suci bukan dengan yakin, suci dengan zon sahaja. Bukan suci dengan yakin, bukan. Kalau hukum fiqh kata suci badan, pakaian, tempat dan najis yang tidak dimaafkan dengan yakin. Kalau dengan yakin barulah. Kita boleh yakin tak? Kaki basah daripada luar kita masuk ke solat tu, lama jauh mana tu? Kita pijak kapek masjid. Kita yakin tak suci? Kita tak yakin. Tapi zon di hati, kuat jangkaan di hati suci sebab tak ada benda. Maka hukum fiqh bukan letak yakin. Kalau hukum fiqh letak yakin, barulah sebenarnya kita tidak sah. Hukum fiqh letak zon sahaja, bukan yakin.
Orang rasuah ni, dia nak melampaui hukum. Dia nak melampau hukum. Yang rasuah, dia nak melampau. Dia nak suci dengan yakin. Itu melampau orang panggil. Apa sekarang ekstrim dia panggil tau. Orang yang melampau pada hukum agama. Hukum agama suci dengan zon. Kena yakin. Itu melampau orang panggil. Ni ada kisah. Tu imam, guru di tempat tersebut, dia naik, imam ni dia naik ke pintu imam. Dia ada tangga sebelah pintu imam, lepas tu naik terus kepada tempat imam di mihrab. Lantai tempat solat tu papan. Tu imam, guru tempat tersebut, dia basuh kaki di tepi pintu, di tepi sejadah dia basuh kaki. Walahal dia hanya melangkah sedikit saja. Tangga dan juga lepas naik ke mihrab tu 2-3 langkah sudah naik atas sejadah. Berapa langkah saja dia pijak atas lantai papan dengan tangga tu. Berapa langkah saja dia basuh sebelum naik atas sejadah. Basuh kaki. Tapi anak murid yang tak reti ni, oh bagus, tak ada tu guru, tu imam hok cermak gitu. Dia basuh kaki ni baru betul. Anak murid hok jahil. Itu melampaui hukum. Lepas tu yang tu imam tu berlalu cermak gitu. Yang kamu melangkah daripada belakang tu sampai masuk tempat saf ni, lama mana, banyak mana kamu melangkah? Kenapa kamu tak basuh kaki juga? Dah basuh kaki mana ustaz? Basuh kaki tempat semayang kamu mana? Biar berjeruk habis surah. Dah kamu kata tu imam kamu bagus sebab dia basuh kaki tepi sejadah. Dah kamu tak mau bagus? Basuh kaki sama. Masa-masa naik surah tu pegang satu carik belaka. Sebab tu imam dia ada carik, ni pegang tu carik belaka. Biar tu imam tengok, kenapa kau carik belaka? Takkan awak je nak suci. Kami nak suci juga. Berjeruk surah, padam muka. Hukum tak suruh gitu. Buat gitu, orang puji pula. Tak reti pula orang kita ni. Hukum tak ada suruh buat gitu. Standby cerit tepi jadah, basuh kaki, melangkah hanya daripada pintu tangga pintu tu pada sejadah sebab di mihrab. Yang kita makmum ni daripada belakang, daripada tangga belakang surah tu jalan masuk saf pertama. Lepas tu kaki tak basuh. Sebab kaki tu imam tadi kering. Kaki kita basah sebab kita ambil semayang di tempat ambil semayang wudhu di surah. Kaki kita basah. Lepas tu sampai di sejadah, basuh sama lah. Tu kita ambil bawa carik masing-masing. Hukum tak ajar gitu. Hukum tak ajar. Suci dengan zam bukan dengan yakin. Tiba-tiba hak wakil nafsul amri hakikatnya di tapak kaki kita ada najis. Kaki basah kita pijak najis atas kapek masjid. Tapi kita tidak mengetahui. Hukumnya sah solat kita. Itu je. Sebab dia hanya dengan zon, bukan dengan yakin. Betul kata jangan melampaui. Tapi nak ceritanya ni atas kapek ni macam-macam ada. Hak nak pastikan hak betul-betul nampak najis tu, cara menyucikan najis biar betul. Cara menyucikan najis biar betul. Ni kadang-kadang bukan kata takapek tempat muzik di halaman masjid. Kalau ada najis pakai mok-mok gitu je. Pakai mok-mok gitu je. Mok dengan mok yang tidak ada air. Dia hanya lap sahaja. Dia hanya lap sahaja. Memang kalau muzik tu ada najis hukmi, orang pijak tempat najis hukmi tidak akan berpindah. Sebab dia tidak ada benda dah di tempat najis tu. Tapi kalau orang semayang di Jumaat, kaki duduk di atas hukmi, maka tidak sah lah. Kalau hanya melangkah saja ke dalam, di muzik tu tidak ada najis. Bukan hukum najis, tapi jiring tak ada awal. Sifat tak ada. Kalau dipijak tempat tersebut dengan kaki yang basah, berpindah tak najis kepada kaki dia. Najis apa nak pindah? Najis apa nak pindah? Sebab dia tak ada sifat dah. Memang ada setengah pandangan najis hukmi itu akan berpindah kepada najis hukmi pada tapak kaki. Ada pandangan. Tapi ada satu pandangan dah tak akan berpindah. Sebab tak ada apa.
Tetapi kalau hari Jumaat kau semai apa keluar Jumaat kan? Hari-hari tak ada orang Jumaat apa keluar. Orang pun berdiri kaki berhubung dengan najis hukmi di tapak kaki dia, maka semai Jumaat dia tidak sah. Sebab dia berhubung dengan najis. Hak timbulnya macam mana kalau orang yang hanya memijak saja tempat tersebut dengan kaki yang basah. Tempat tersebut najis hukmi. Najis hukmi berpindah tak di kaki. Satu pandangan berpindah macam mana? Tak ada benda. Satu pandangan najis hukmi di lantai akan berpindah kepada najis hukmi pada tapak kaki. Mana walaupun gitu di beranda kena cermat. Sebab beranda ni mudah, boleh basuh dengan air. Di mozaik lepas tu dekat dengan tangga biar air turun ke bawah. Jangan najis ni buat lebih kurang. Ni tempat semayang ni. Ya, ada setengah-setengah tempat dah surah kapung. Surah kapung ni maknanya orang kapung ni bela ayam. Jadi tahi ayam tu ada semua di beranda surah. Mung tengok, aku tengok, mung tengok, aku tengok, seorang pun tak kosek. Tapi tak pijak lah sebab ada tahiyah. Tapi seorang pun tak cari. Mung agak kaku, aku agak jadi malah lagi. Akhirnya kering. Akhirnya ada orang tak pasang tersepak. Akhirnya tak ada dah benda situ. Tapi basuh bedak, tak ada orang basuh pun. Allah kata, dah kalau kaki basuh di tempat tu mesti ada sifat bau. Kaki basuh pijak pula, sifat bau berpindah ke tapak kaki yang basuh. Lepas tu masuk pula najis tu ke dalam kapek surah tu pula. Kapek surah comel. Luar ni, tempat halaman ni dia tak cari. Ada setengah tempat dalam comel, luar tak cari. Walau luar tu tempat pijak mula sebelum melangkah ke dalam. Nak semayang macam mana? Kalau di halaman surau seumpama tu tai ayam banyak. Nak semayang tak sedap. Walaupun kita tahu pandangan-pandangan sebut pengelpah tu lah. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, pandangan Imam Istakhri, mazhab Syafi'i, pandangan Imam Al-Ghuyani, mazhab Syafi'i. Tai ayam ke, tai itik ke, tai lembu ke, tai kambing ke, hukumnya tidak najis. Ada ni? Tahi air kencing daripada binatang yang dagingnya halal dimakan, mazhab Maliki, Hambali, Imam Istakhri ini bermazhab Syafi'i, Imam Ar-Ruyani bermazhab Syafi'i tidak menghukumkan najis. Itu je lah. Tapi kita tahu hukum pun nak pakai tu rasa macam tak puas hatilah. Dah tahi ayam. Tahi ayam. Tapi khilaf ulama lah, betul lah, tahulah khilaf ulama. Tapi kita nak turut tu lah. Apakahlah tahi ayam tak najis. Boleh kalau terdesak. Tapi kalau sengaja nak pergi ke surau seumpama tu, doa biar. Kalau tersinggah, contohnya kita musafir tersinggah satu surau, tengok Allah tai ayam, contoh kita tak tahu sudahlah. Lepas tu kalau ada tai ayam pakai atas, tak apalah, pandangan hak tadi hak ni hak kalau sengaja nak tuju cari tempat tu tak lah. Memang khilaf ulama. Tapi kita ni tai ayam, tai itik ni benda yang lah daripada budak kan, najis daripada budak. Tapi kalau hak najis macam tadi tu bolehlah. Ini tukar pada hukmi. Cuma kita nak cerita ini najis hukmi. Hukmi mana yang dipindah pada najis ini. Tapi kalau atas mozaik hak ada tai ayam ke, air kencing ke, kita nak lap juga untuk jadikan tempat tu najis hukmi. Boleh je, lap je lah. Lepas tu kita pun siram air sekali, suci lalu dah. Dan sekarang saya sebut tadi, air ni pindah pada hukmi, contohnya atas kapek, sofa, cushion. Tapi kalau atas lantai mozaik, lantai papan, kita nak buat gitu juga, kita nak lap dahulu. Air ni nak tukar pada hukmi dahulu. Boleh je. Tak ada payah pun. Lap dengan kain. Kemudian kita pun basuh kain molek di tempat tu najis air, najis hukmi dah. Kain yang sama kita basuh balik, jangan perah habis. Perah sikit lah supaya dia tidak sejel-sejel.
Tapi di kain tu masih lagi ada air. Sampai di tempat najis hukmi, kita tekan kain tu tebik air, kita pun lalukan, alirkan air di atas najis hukmi, maka tempat tersuci, air yang ada di kain tu jadi mustakmal. Sebab najis hukminya, maka memadai sekali lalu air atasnya juga, atas najis hukmi sekali lalu air. Pandai ni, kena datangkan air, alirkan air, siram air, datangkan air, jiruh ke, cucur ke, nak panggil bilah ke, tak makap anda lah. Maknanya apa ni? Lalu air ni, lalu air, datang air, alirkan air, siram air, jirus air, apa lagi? Bilah air. Kau anda lah. Kenapa? Kita siram. Air pun jalan, suci tempat tu. Itu kalau kita siram. Kalau pakai kain tadi, nak biar ada air je. Hak mula-mula kain tak ada air. Kita hanya lap. Tak akan jadi suci najis tu. Dia akan jadi najis hukmi. Kain yang sama boleh digunakan. Macam ginilah. Contoh wudu. Orang dulu dia wudukan pesakit. Tak macam awal sekarang. Awal sekarang dia pakai spray. Dia pakai spray ni kasar. Kasar macam mana? Terkadang air spray tu kuat masuk dalam hidung kawan tu. Dia kasar. Yalah, dia nak spray ni kan. Dia kena ejah tu. Ni kena ejah kepala dia tu kan. Jadi kadang-kadang laju. Orang dulu dia pakai kain tuala. Macam mana? Kain tuala dibuh dalam air satu cetong, dibuh tuala dalam tu. Buh tuala dalam air satu cetong mustakmal kedok, jangan duk pening lah mustakmal. Kok mana? Tuala bukan mangkat ada. Ke tuala mandi wajib. Tak jadi mustakmalnya. Kemudian dia pun angkat tuala daripada air cetong tu. Dia angkat tuala, dia peros sikit. Supaya tak jadi sejek-sejek pada tak jadi bertitik-titik banyak dia pun bawa. Dia pun molekkan tuala, dia pun letak di muka pesakit. Dia letak muka pesakit, dia pun tekan air pelan-pelan, air pun keluar, dia suruh pesakit ni okey, dia pun tekan lagi banyak, dia pun pusing tuala tu. Ada tak jirim air? Ada sebab dia tuala dia sambil-sambil tekan. Dia pun pusing. Dia panggil tu membasuh muka. Dia panggil membasuh. Jadi kalau najis hukmi atas lantai pun, kita pakai tuala macam sama juga. Letak tuala basuh atas najis hukmi itu, kita tekan, air keluar, kita pun alirkan, kita pun jalankan. Maka suci di tempat najis hukmi, air di kain tu jadi mustakmal, perah molek. Tak asuh pun tak apa. Jadi macam hak tadi, tuala yang basah, dia letak di muka pesakit, dia pun tekan, air pun keluar, pesakit pun berniat wuduk, dia pun pusing, ratakan. Terangkat ada kecil di muka pesakit, air di tuala ni jadi mustakmal. Maka hak tuala ni perah molek. Perah tak payah basuh sebab dia bukan najis, perah. Lepas tu masuk balik tuala ke dalam air tadi. Masuk, lepas tu perah, lepas tu ambil tangan dia, kita letak tuala tu di tangan dia. Kita pun tekan, kita pun gerak. Air ada, janji ada air. Kalau di kain tu tak ada air, dia tak panggil basuh, dia panggil menyapu. Tak boleh nak basuh. Mana boleh buat dengan tuala? Kalau dulu memang buat dengan tuala. Faham? Janji ada air. Di sini lalu air dengan bawa ada jirim air yang didatangkan ke atas tempat najis hukmi. Maka suci tempat tu. Sebab itulah kalau kita pakai mop yang kita tidak perah, air ada di mop tu, atau dia boleh dipanggil membasuh, bukan menyapu, bukan lap. Tapi kita mop, kita keringkan. Kita mana dibuat kan sekarang ni mop ni tak macam dulu mop ni kan kita ni tu buat gini atas berdiri pecah kawan tu, pecah lah main duduk tonyong ni. Sekarang tak ni dia buat macam udah jadi mop tu ada air tak? Tak ada. Tapi kalau dia nak menyucikan najis di tepi dinding ni, tepi dinding macam cicak, yang pertama sapu dulu. Jangan dijiring tak cicak.
Sapu dulu. Sapu-sapu, vacuum ke tak kira lah. Sapu. Di tempat tu ada najis. Ada sifat najis. Ada bau tak cicak. Tak ada masalah. Dia pakai mop yang kering. Dia pun, ni dia apa tu? Gosok apa? Ha? Apa? Mop ni. Ha? Pakai apa? Tonyoh dahi. Tonyoh dahi budak ni tak reti nama dia. Gosok. Mop lah panggil mop. Dia pun mop. Akhirnya hilang sifat kayak cicak. Dia panggil apa tepi dinding tu? Najis hukmi. Mop tu dia basuh molek. Mop dia basuh molek. Dia pun datang ke mak kedua yang masih lagi ada air, jangan dia keringkan. Jadi air tu dia pun datang habis kawasan hak najis hukmi, hak bekas tak cicak. Suci ya. Mop yang pertama dia keringkan untuk supaya hanya berpindah kepada najis hukmi. Mop yang berserta dengan air tu dipanggil membasuh. Memadai sekali lalu air, atasnya jua. Kalau pandai buat gitu ke? Betul cara. Kalau tak pandai nak buat comel dah, tak betul cara. Mudah saja. Mudah je. Nak buat comel mudah je. Tapi kena belajar. Kena belajarlah. Nak buat comel cukup mudah. Akidah betul cukup mudah, belajar molek. Ibadah kita comel mudah je, belajar molek. Baca Quran betul mudah je, belajar molek. Mudah je baca Quran betul, tapi belajar molek. Kalau tak belajar, walaupun baca Quran makna seminggu, sebulan khatam, rajin baca Quran, tapi tak belajar, siapa ketua takkan betul Ada ni. Bukan kata baca lacor, baca ingat pun, ingat dada, Yasin, ingat dada. Tak belajar, takkan betul. Tunggal langgang sekali Yasinnya. Oh, dia baca daripada muda, takkan betul kalau tak belajar. Dah payah ke nak baca betul? Belajar. Cuma tanya orang belajar. Kamu belajar comel dah Quran, payah ke nak baca betul? Payah apa hukum ada dah? Tak ada payah. Belajar je lah. Kalau tak belajar, Yasin ingat dada pun takkan betul tunggal langgang. Ini Yasin main tahun sekali, malam 10 Syaban nak baca 3 kali, baca laju-laju. Nak buat apa tak tahulah. Buat apa? Buat ibadat apa gitu? Belajar doa apa doa, main baca 3 kali, baca laju-laju. Betul ke tak baca? Bibir mulut gerak, suara pun tak keluar. Nyak je masing-masing. Mak you apa dah tahu? Baik bagi kedai kopi, tengok bola ke, tengok Gusti ke. Dia kata malam itu Syaban ni. Syaban. Mari buat ibadat di masjid iktikaf. Orang baca Yasin, kita dah anda. Kita baca Qul Allah, kita baca kuliah, kita selawat, kita berzikir. Baca Qul Huwallahu, nak belajar salah. Qul Huwallahu ahad, Allahus samad. Betul baca gitu. Kata Qul Huwallahu baca tak betul. Dah tak belajar? Dah. Nak jadi comel mudah je, belajar. Bak sucikan najis mudah sahaja, belajar. Kalau tak belajar, buat nampak macam sungguh air satu bondi dia bawa, tak akan disuci. Kalau tak pandai, dah betul dengan cara. Jadi hak najis hukum itu boleh cerita macam tadi jelah. Nak datangkan contoh betul-betul najis tu dihukumi. Sebab apa? Dia tak ada jiring dan tak ada sifat. Tak ada sifat tu lah. Nak contohkan macam mana. Cuma kita nak contoh najis aini, nak memudahkan kita basuh najis, tukar najis hukmi, maka membadai sekali lalu air, atasnya juga sekali lalu je. Tak payah bosok, tak apa dah. Sebab tidak ada sifat yang nak dihilangkan. Air yang telah digunakan jadi mustakmal air tersebut. Itu kaifiah menyucikan najis hukmi yang mutawassitah. Kalau lepas dah aini yang mutawassitah,
dan kencing kanak-kanak laki-laki yang belum lagi makan dan minum yang lain daripada laban, ini susu, atas jangan mengenyangkan dahulu masa 2 tahun, sucilah tempatnya itu dengan dipercikkan air atasnya. Percik air dia rekah kita, bukan percik air atas air kencing yang beladung. Air kencing itu wajib dikeringkan terlebih dahulu. Jangan faham air kencing budak laki-laki najis mukhaffafah ni, air kencingnya tidak dilapkan, tidak dikeringkan, ambil air percik atas tu. Dah. Wajib dihilangkan dia punya jirim terlebih dahulu. Kalau najis mukhaffafah aini. Kalau najis mukhaffafah hukmi, percikkan air sahaja. Kalau najis mukhaffafah air kencing kanak-kanak lelaki ni aini, wajib dikeringkan dia punya ain terlebih dahulu, barulah percik air ke atas najis najis mukhaffafah, najis air kencing kanak-kanak lelaki. Wallahu